Bismillah. Ila hadratin nabiyina al-mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum wa nasarahum wa man wawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه لله تعالى. ثم أما بعد. Yang saya muliakan Ayahanda pengurusi, Ayahanda Tuan Imam, ahli jawatan kuasa masjid yang hadir, seterusnya yang saya hormati lagi saya kasihi ayah-ayah serta ibu-ibu saya yang hadir pada malam yang barakah ini. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi rasa syukur kita kepada Allah di atas limpah kurnia serta inayah pertolongan Allah dapat sama-sama kita hadir ke rumah Allah ini bagi melaksanakan kewajiban dan tanggungjawab kita kepada Allah. Yang di mana pada hari akhirat nanti kita akan ditanya, kita akan dipersoal di hadapan Allah, terutamanya salat yang kita kerjakan. Dan alhamdulillah, kita telah pun selesai menunaikan salat fardu maghrib secara berjemaah. InsyaAllah ta'ala dengan masa, peluang dan ruang yang Allah berikan pada kita pada malam ini, dapatlah sama-sama kita duduk sebentar sementara kita menantikan waktu Isya sambil kita niat i'tikaf di masjid ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan rahmat dan berkat di sepanjang majlis kita ni berlangsung insya-Allah. Ayah dan bunda yang saya hormati, kita sambung kembali dengan kitab kita Hadis 40 Penawar Hati yang dikarang oleh Al-Fadilatul Syekh Fahmi Zamzam hafizahullah. Dan kita sampai pada muka surat 109. Kita masih lagi pada tajuk dalam hadis yang ke-39, tajuk sumber pahala itu banyak. Nanti kita sambung sikit lagi dan kita akan masuk hadis yang ke-40 insya-Allah. Faqala musannif, kata pengarang, maka berlumba-lumbalah membuat kebaikan dan berusahalah dalam mencari rahmat dan keredaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan membuat berbagai bentuk ketaatan, dan jangan sampai terlibat dengan jenis apapun daripada segala bentuk kemaksiatan. Maka kata pengarang menyuruh kita untuk berlumba-lumba berbuat kebaikan dan berusaha mencari rahmat. Maka dalam firman Allah dalam surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa ta'ala sebut fastabiqul khairat, bersegeralah kamu dalam melakukan kebaikan. Dalam buat baik kita kena bersegera, dan dalam masa yang sama bila kita buat baik maka kita akan dapat rahmat, belas kasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk mendapatkan rahmat kena buat baik, barulah dapat rahmat Allah. Dengan rahmat itulah kita nak masuk ke dalam syurga. Tak, ramai orang yang buat baik tapi bila mana akhir kehidupannya dikembali ke semula kepada benda yang tak baik.
Wa'iyadzubillah. Dan akhir sekali dia dimasukkan ke dalam neraka. Ada permulaan seorang hambanya, permulaan yang tak baik, tapi bila mana pengakhirannya Allah berkehendak untuk dimasukkan dia ke dalam syurga. Itu cerita rahmat. Cerita rahmat Allah ni terlalu luas. Tapi dalam masa yang sama kita disuruh untuk mencari rahmat Allah, sehinggalah kita memperolehinya. La taqnatu min rahmatillah. Dan janganlah kamu berputus asa dalam mencari rahmat Allah. Dalam kita mencari rahmat belas kasih Allah, kita jangan putus asa. Ya, duduk di dunia ini seperti mana yang disebut oleh para alim ulama, kita tak terlepas daripada kepenatan dunia. Nak bangkit subuh, nak puasanya, nak qiyamnya, kemudian nak mayang zuhurnya, semayang asarnya, maghrib isyaknya, dan amalan-amalan yang lain tak dinafikan. Memang hadir kepenatan tu, tetapi yakinlah penat kita akan dibalas syurga oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan insya-Allah. Dan keridaan, redha Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah taala redha kita, mudahlah kita untuk dimasukkan ke dalam syurga dan diberi keberkatan hidup. Banyak cara nak dapat keredaan Allah ni. Salah satunya ialah berbuat baik kepada ibu dan ayah. Kan Nabi sebut dalam satu hadis, redallah fi rida al-walidain wa sakhatallah fi sakhata al-walidain, fi sakhatil walidain. Redha Allah terletak pada keredaan kedua ibu bapa, dan kemurkaan Allah terletak kepada kemurkaan kedua ibu bapa. Tu salah satu nak dapat redha Allah. Salah satu cara nak dapatkan redha Allah dengan kita berbuat baik kepada ibu dan ayah. Anak-anak kita berbuat baik kepada kita. Berbuat baik ni maksud kata melakukan ihsan. Melakukan ihsan, apa segala jenis kebaikan mesti dia kena lakukan untuk ibu dan ayahnya. Sebab tu dalam Al-Quran Allah sebut wakhfid janahadzul, dalam surah Al-Isra, dan rendahkanlah sayap kehinaanmu. Maksud rendahkan sayap kehinaan ni, bila berhadapan dengan mak ayah, pangkat tinggi lagu mana pun depan mak ayah kena rendahkan. Rasa diri ni hina, tak tahu apa. Depan mak ayah kena lagu tu. Walaupun kita ni ada pangkat mana tinggi sekalipun, depan mereka tak boleh. Tak boleh kita nak tunjuk pandai dengan mereka, kecuali kalau kita nak menegur lah. Kecuali anak-anak dalam apa maksud kata dia nak tegur kita. Nak tegur pun kena hikmah, dia tak boleh main pakai tegur lagu tu ya. Inilah salah satu cara nak dapatkan redha Allah. Nak dapatkan keredaan Allah, berbuat baiklah kepada kedua ibu bapa. Lagi nak mendapatkan keredaan Allah, sudah semestinya dengan kita melakukan taat kepada Allah dalam kita menjalani kehidupan kita seharian. Apa jua kita hidup atas muka bumi ini, lain tak bukan Allah jadikan kita untuk kita mengabdikan diri kepada dia. Hatta walaupun kita bekerja, walaupun kita berjalan, walaupun kita buat apa saja, semuanya kita niatkan kerana Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di sana ada keredaan, keberkatan yang Allah letakkan. Dengan membuat berbagai bentuk ketaatan, dan jangan sampai terlibat dengan jenis apapun daripada segala bentuk kemaksiatan. Jangan terjebak kepada perkara maksiat. Bukan terjebak nak ke arah itu pun jangan. Sebab tu dalam Quran Allah sebut tentang perkara zina kan, wala taqrabuz zina, dan janganlah kamu menghampiri zina. Dalam ayat itu Allah tak sebut dan janganlah kamu berzina, tapi dalam ayat itu Allah sebut jangan kamu menghampiri zina.
Hampiri zina ni maksudnya segala bentuk jalan yang mengarahkan ke arah perbuatan tersebut adalah dilarang. Tak kira lah perbuatan apa pun, tengok benda lucah ke, perkara itu membuka jalan kepada penzinaan. Hak tu yang tak dibenarkan. Jalan buka ke arah penzinaan itu diharamkan, apatah lagi perbuatan zina. Sebab tu Allah kata la taqrabuz zina, jangan kamu hampir. Bukan Allah tak sebut wala takunuz zina, janganlah kamu menjadikan zina, dan janganlah kamu melakukan zina. Tapi Allah kata jangan kamu hampir dengan zina. Dengan kamu hampir, maksudnya segala jenis bentuk jalan ke arah itu tak dibenarkan. Perbuatan zina lagi jadi maksud kata apa dua jenis bentuk jalan yang mendorong ke arah kemaksiatan adalah wajib dijauhi. Wajib dijauhi, dan janganlah kita terjerumus ke arahnya. Kalau sekali terjerumus, habis. Dia datang berkali-kali, dia rasa seronok dengan kejahatan yang dia nak buat tu. Dan inilah yang dimaksudkan dengan hadis yang ke-39 berkenaan dengan sumber pahala itu banyak. Mudah-mudahan kita dapat mencari pahala, dan bila mana kita mendapat pahala, membolehkan kita untuk dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita pergi ke hadis yang seterusnya, hadis ke-40 di bawah tajuk rahmat yang luas dan pengampunan yang berkekalan. Ini cerita rahmat pula. Ini tadi cerita tentang pahala, yang ini cerita tentang rahmat dan keampunan Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis yang agak panjang. Insya-Allah kita akan baca hadis ni dan kita akan terangkan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه تبارك وتعالى قال ذنبا عبد فقال اللهم اغفر لي ذنبي فقال الله تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر ذنبا ويأخذ بذنبي ثم عاد فأذنب فقال أي رب اغفر لي ذنبي فقال الله تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر ذنبا ويأخذ بذنبي ثم عاد فأذنب فقال أي رب اغفر لي ذنبي فقال تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر ذنبا ويأخذ بذنبي قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء. صدق رسول الكريم رواه متفق عليه. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada suatu riwayat yang baginda meriwayatkan daripada Allah Subhanahu wa taala, artinya dalam hadis qudsi, sabdanya, apabila seorang hamba itu melakukan dosa, lalu ia berdoa, ya Allah, ampunilah dosaku, maka Allah Ta'ala berfirman baginya, hambaku melakukan sesuatu yang berdosa, lalu ia memahami bahawa ia mempunyai Tuhan yang dapat mengampuni dosanya, atau boleh juga menjatuhkan hukuman dengan sebab adanya dosa itu. Kemudian apabila hamba itu kembali berbuat dosa, maka ia lalu berkata, ya Tuhanku, ampunlah dosaku. Maka Allah Ta'ala berfirman, hambaku telah berbuat dosa, dan ia memahami bahawa ia mempunyai Tuhan yang mengampuni segala dosa, atau boleh pula menyeksa dengan sebab dosa itu. Kemudian hamba itu sekali berbuat dosa, maka ia lalu berkata, ya Tuhanku, ampunkanlah dosaku. Maka Allah Ta'ala lalu berfirman kepadanya, hambaku membuat dosa, dan ia menyedari bahawa baginya ada Tuhan yang mengampuni segala dosa,
dan boleh menyiksa dengan sebab dosa itu. Sesungguhnya aku mengampuni segala dosa hamba-Ku, maka hendaklah ia berbuat sesuka hati sahaja. Benarlah sabda Nabi. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, pada suatu riwayat yang baginda meriwayatkan daripada Allah Ta'ala, artinya dalam hadis qudsi. Ibu dan ayah yang saya hormati, hadis qudsi dengan Al-Quran berbeza. Hadis qudsi dengan Al-Quran itu berbeza. Hadis qudsi ini daripada Allah, tapi lafaznya diungkapkan oleh Nabi. Nah, itu hadis qudsi. Adapun Al-Quran, lafaz dan makna datang daripada Allah. Nah, lalu disampaikan oleh Rasulullah. Nah, kalau hadis qudsi, maksud ataupun lafaznya datang daripada Allah. Hadis itu datang daripada Allah, tetapi diungkapkan oleh Nabi sendiri, melalui apa yang Nabi dapat. Baik. Itu beza di antara hadis qudsi dan hadis dan juga Al-Quran. Ramai orang menganggap zaman itu hadis qudsi itu Al-Quran. Sedangkan hadis dia adalah sebuah hadis, datangnya daripada Allah, tetapi Nabi ungkap, Nabi sebut tentang apa yang telah disampaikan oleh Allah kepada dia. Adapun Al-Quran, lafaz dan makna datang daripada Allah, disampaikan kepada Rasulullah, lalu Rasulullah pun sebut. Macam tu. Maksud kata lafaz tu, Al-Quran adalah milik Allah, cumanya disebut oleh baginda Nabi. Hadis qudsi, makna datang daripada Allah, tapi lafaznya disebut oleh Nabi. Macam contoh, kita nak faham macam ni. Contohnya, kita dapat sesuatu daripada guru kita, tetapi kita mengolahkannya dengan cara kita. Ibarat dia lagu tu lah. Kita mengolah ataupun kita menyampaikan dengan cara kita yang sama seperti apa yang telah disampaikan oleh guru kita. Macam itulah maksud daripada penyampaian hadis qudsi. Jadi zaman itu, zaman Rasulullah ada. Kalau Rasulullah kata ini hadis qudsi, hadis qudsi. Kalau Nabi tak sebutnya, maka sahabat pun tahu itu adalah hadis. Jadi nak ceritanya, selepas daripada kewafatan Nabi, selepas daripada zaman sahabat, selepas daripada zaman tabi'in, masuk zaman yang keselepasnya itu, barulah kitab hadis dibukukan. Kenapa kitab hadis dibukukan? Kerana dikhawatiri satu bercampur aduk dengan Al-Quran dan juga hadis. Itu sebab dibukukan ni kitab hadis. Jadi orang zaman tu tahulah kitab hadis ini, Al-Quran ini. Antara punca kenapa Al-Quran dan juga hadis itu dibukukan. Jadi dalam sebuah hadis qudsi, Nabi cerita, Allah bagi tahu dekat Nabi, cerita dia tentang satu orang hamba apabila dia melakukan dosa, kemudian dia kata faqala rabbighfirli, kemudian dia kata, ya Allah, ampunkan aku. Hamba ini dia melakukan dosa, kemudian dia berdoa. Bila dia melakukan dosa tu, lepas tu dia berdoa, ya Allah, ampunkan aku. Kemudian Allah kata dekat hamba tu, aznaba abdi dzamban annalahu rabban yaghfiru dzam wa ya'khudhu dzam laqad ghafartu lak. Hamba aku ini tahu bahawa ada Tuhan yang boleh memberi kesiksaan kepada dosanya, dan ada Tuhan yang boleh mengampunkan dosanya, lalu aku ampunkan dia. Maksudnya, hamba ini dia melakukan dosa, kemudian dia minta ampun pada Allah. Dia kata, ya Allah, ampunkan aku. Kemudian Allah kata dekat hamba tu, hamba aku ni tahu, bila dia buat dosa, bila dia buat tak baik, dia tahu nak minta ampun kat siapa. Dia minta ampun dekat aku, kata Allah. Sebab apa dia minta ampun dekat aku? Kerana dia tahu akulah yang akan menyiksa dia. Itu sebab dia minta ampun dekat aku, lalu aku ampunkan dia.
Lepas Allah ampun, besok tu dia buat dosa pula. Hadis ni saya dah pernah cerita dulu kan. Lepas Allah ampunkan dia, kemudian buat dosa balik, tak serik lagi. Kemudian lepas habis buat dosa, dia tadah tangan, ya Allah, ampunkan aku. Allah kata lagi, Aznaba abdi dhanban annalahu rabban yaghfiru dhanb wa ya'khudhu dhanb laqad ghafartu lak. Allah kata lagi dekat dia, hamba aku ni tahu lagi, bila dia buat jahat, bila dia buat dosa, dia minta ampun kat aku. Kerana dia tahu akulah yang akan menyiksa dia, dan dia tahu aku ni maha pengampun. Lalu Allah kata, aku ampunkan dia. Dah 2 kali dah. Besok buat lagi, buat dosa lagi. Kemudian dia kata, faqala rabbighfirli, ya Allah, ampunkan aku. Dah kemarin dulu buat dosa dah, lepas tu malam buat dosa lagi, hari ni buat dosa. 3 kali dia buat. Dia buat, Allah ampun. Dia buat, dia minta ampun pada Allah, Allah ampun. Dia buat lagi, dia minta ampun, Allah ampun. Kali ketiga dia buat lagi, kemudian Allah kata dekat dia lagi, Aznaba abdi dhanban anna lahu rabban yaghfiru dhanb wa ya'khudhu dhanb laqad ghafartu lak. Hamba aku ni tahu, bila dia buat jahat, dia minta ampun dekat aku, kerana akulah yang akan menyiksa dia, dan akulah yang maha pengampun, akulah yang akan ampunkan dosanya. Lalu aku ampunkan dia. Kemudian Allah kata lagi dekat dia, ya abdi, dalam satu riwayat yang lain, if'al ma syi'ta laqad ghafartu lak. Wahai hamba aku, buatlah apa yang hendak, aku ampun. Senang. Tak? Ibu dan ayah yang saya hormati, hadis ini adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam Sahih Bukhari, dalam kitab Taubah, ada hadis ini dalam Sahih Bukhari. Mau kita nak cerita bahawa inilah maksud luasnya rahmat dan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah hadis ini merujuk bahawa lepas ni kita boleh buat dosa. Pasal apa? Pasal kita tadah tangan minta ampun, Allah ampun kita. Tidaklah bermaksud hadis ini kepada yang demikian. Tapi hadis ini membawa maksud bahawa walaupun hamba itu berulang-ulang kali melakukan dosa, bila mana dia minta ampun, Allah tetap ampunkan dia. Nah, itulah luasnya rahmat dan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis qudsi dalam Sahih Bukhari juga meriwayatkan, dalam Sahih Bukhari dalam kitab Taubah, dan juga dalam satu hadis qudsi, kata Allah, ada seorang hamba aku yang telah melakukan dosa, dan dosanya ananas sama. Nabi sebut ananas sama. Ananas sama ni maksudnya dosanya tinggi melangit. Macam mana nak cerita? Maksud kata dosa tinggi lah, dosa tu tinggi melangit tu. Lalu dia minta ampun padaku, fatastaghfiruni. Lalu dia minta ampun padaku, lalu aku ampunkan dia. Ibu dan ayah yang saya hormati, Allah Maha Pengampun. Al-Ghafur, Allah meliputi semua. Hanya kecuali satu saja yang tak termasuk dalam Al-Ghafur Allah, iaitulah dosa syirik. Adapun selain daripada dosa itu, terampunlah Allah. Allah akan memberi keampunan kepada kita. Sebab itu keampunan ini selalu kita kena minta. Allah sebut dalam surah Al-Hujurat, wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Barang siapa yang tak pernah bertaubat, maka dia adalah orang zalim. Dalam surah Al-Hujurat, siapa yang tak pernah bertaubat, dialah orang yang zalim, kata Allah. Mafhum daripada ayat tersebut, kita walaupun satu hari senantiasa minta kepada Allah, ampunkan dosa kita. Walaupun kita buatlah apa jua sekalipun perkara, tapi kita jangan lupa sentiasa minta ampun kepada dia.
Dosa ni kita tahu dosa kecil dan dosa besar. Dosa kecil ni dia melibatkan anggota. Dia melibatkan mata, melibatkan telinga, melibatkan lidah, melibatkan tangan, melibatkan kaki. Jadi dosa kecil ni terampun dengan melalui ambil wudu. Ini dosa kecil. Dosa yang melibatkan anggota, kita ambil wudu, ya, maka gugurlah dosa tersebut. Dosa yang dibuat oleh anggota seperti mata, seperti telinga, seperti mulut, tak? Jadi dosa kecil seperti yang dilakukan oleh anggota ni, gugur dosa itu dengan kita mengambil wudu. Sebab tu sahabat dia tak pernah tinggal wudu. Maksudnya tak pernah terputus wudu. Sentiasa ada wudu para sahabat. Bila batalnya, mereka ambil lain. Walaupun mereka dah ada wudu, mereka tajdid, mereka memperbaharui balik. Mereka ambil lagi wudu. Kerana wudu ini adalah bukan sekadar membersihkan diri kita, tetapi dapat menggugurkan dosa-dosa kecil yang dilakukan oleh anggota. Kemudian dosa-dosa lain yang melibatkan kita dengan Allah Ta'ala, kita minta ampun kepada-Nya. Minta keampunan. Sebab itu kata guru kami, satu hari lebih kurang kita minta ampun pada Allah lebih kurang 70 kali. Satu hari 70 kali kita minta keampunan kepada Allah. Tu cerita keampunan minta 70 kali. Belum lagi cerita panggilan kubur lagi satu hari kat kita. Belum cerita laut nak minta kebenaran kepada Allah untuk langgak manusia ni. Satu hari berapa kali laut minta, tapi Allah tak izin. Setiap hari ayat laut akan minta pada Allah. Untuk apa? Untuk hanyutkan semua, tapi Allah tak izin lagi. Itu cerita ayat laut. Dalam satu hari 3 kali dia minta. Panggilan kubur, dalam satu hari berapa kali dia panggil kita? Dalam satu hari tak kurang daripada 70 juga. Satu hari dia panggil 70 kali panggil kita ni. Cuma kita yang tak dengar. Kalau kita dengar ke, lari hentam kang, kan? Tapi sama juga dengan keampunan. Satu hari 70 kali. Maka macam mana nak dapatkan 70 kali itu? Itu yang adanya istighfar tu. Istighfar. Adanya doa keampunan. Bila sebut Allahumma gfirli, itu doa ampun tu. Allahumma gfirli, apa lagi, wali daya, Allahumma gfirlil muslimina wal muslimat. Bila sebut ighfirli itu maksudnya doa keampunan tu. Rabbana gfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ighfirli itu maksudnya doa keampunan. Bila kita sebut Rabbana fir lana Rabbighfir lana, maka kita minta ampun. Sebab tu lepas salat jangan lupa untuk kita istighfar. Istighfar yang paling pendek, astaghfirullahal azim. Hak paling pendek lah tu. Yang lagi panjang lagi, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Hak tu panjang sederhana. Ada lagi panjang, Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tu paling panjang tu. Tak ada dah hak bagi panjang pada tu. Yang tadi tu namanya Sayyidul Istighfar. Nak dapat mana Sayyidul Istighfar tu? Ada dalam Ma'thurat. Dalam Ma'thurat, dalam tu ada doa yang kita baca tadi tu. Doa ataupun yang disebut sebagai Sayyidul
As-Sayyidul Istighfar, penghulu bagi istighfar. Ada dalam maksurat. Kita boleh baca dan kita tengok dari segi situ dan boleh kita hafal. Dan ada juga tuan-tuan guru kita ajarlah, kalau kita duduk saja-saja tak buat apa, rajin-rajinlah sebut Al-Ghafur. Al-Ghafur, ulanglah 100 kali. Dah habis Al-Ghafur, ulang pula Ar-Rahim. Ulang pula. Ulanglah, amallah menyebut asma Allah Al-Ghafur tu dalam satu hari tu, ulanglah 100 kali ke 50 kali ke. If'al mastata'tum, lakukan sekadar yang kita mampu. Kalau mampu 50, buat 50, tapi istiqamah lah. Jangan hari ni buat, esok tak buat dah. Kalau mampu 20, buatlah 20. Mampu 5, buatlah 5. Yang penting istiqamah, jangan tak buat langsung. Itulah maksudnya. Sebab tu dalam kita melakukan amal ni, amal yang wajib kita buat tu kena buat. Macam solat 4 waktu, tak boleh jadi ringkas 2, tak boleh. Melainkan qasar tu lain. Solat 4 waktu dia ringkas 3. Pasal 3 yang saya mampu pun tak boleh. Amal-amal macam tu dia tak boleh nak ringkas-ringkas lagu tu. Tapi dalam amal lain seperti zikir, contohnya kita nak zikir satu tu, nak sampai ke tahap kalau kita mampu untuk lebih, kita lebihkan. Sebab Nabi kata if'al mastata'tum, buat apa yang kamu mampu. Sekadar mana yang ada, sekadar yang kita mampu kita buat, jangan tak buat langsung. Itu dari segi amal yang kita buat. Jadi macam zikir, kalau kita mampu kita sebut 10, mampu 10. Kita buat. Yang penting kita sebut Al-Ghafur, Ar-Rahim. Ulanglah setiap hari, mudah-mudahan insya-Allah kita akan mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila mana Allah ampunkan kita, maka ada peluanglah kita untuk dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Hadis di atas menerangkan kepada kita betapa luasnya rahmat Allah taala kepada hamba-hambanya. Allah taala akan mengampuni segala dosa mereka asalkan mereka bersedia bertaubat kepadanya. Tersedianya keampunan Allah itu kepada hamba yang mencari keampunannya. Maka adalah keampunan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tak mencari keampunan Allah, bagaimana kita nak dapatkan keampunan dia? Melainkan kita mencari. Macam mana cara nak cari tadi? Yang tadi itulah, dengan kita istighfar, dengan kita ucap Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar tu kalau boleh 1 hari sekali kita sebut. Sekurang-kurangnya lah. Kalau tak mampu nak menghafal lagi, kita istighfar yang sederhana panjang tadi tu. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum atubu ilaih. Kita amalkan. Sama juga lepas salat, jangan kita lupa untuk istighfar. Istighfarlah sekejap. Lepas tu nak buat apa, pilah buat kerja apa pun. Tapi yang pentingnya istighfar tu penting. Istighfarlah. Banyak-banyaklah kita beristighfar. Dengan cara itu kita dapat kita dapat melakukan amal dengan lebih tenang. Bila mana kita memperbanyakkan keampunan, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita buat satu amal, kenapa kita tak rasa kemanisan amal? Satu, kerana dosa yang menyelubungi. Bila dosa yang menyelubungi, maka kita takkan hadir kemanisan amal tu dalam amalan kita. Kemanisan amal ni untuk apa? Bila kita beramal dengan satu amalan, bila kita berbuat baik, bila kita duduk dalam kebaikan, kita rasa nak istiqamah terus sampai bila-bila. Kenapa? Kerana kita seronok dengan kebaikan. Ada orang yang bila sedikit buat baik, tapi lepas tu dah hilang, pergi mana dah. Saya ingat lagi satu tempat, mula-mula dulu, sebab yalah kita duk biasa sembahyang situ. Bukan kat sini, saya cerita satu tempat lain, bukan dekat tempat kita lah.
Duk biasa duk mayang situ, tak pernah nampak pun. Tapi satu hari tu dia mai mula, dia mai biasa. Mari hari yang kedua dengan jubah, dengan serban, oh kita alhamdulillah, pasal kita tahu dia tu lah siapa. Kan, sekali bila dah macam tu, oh ada perubahannya. Nak. Tapi saya ingat tak lama, dalam sebulan 2 bulan macam tu je. Tak. Tak apalah main-main semayang macam tu, main-main semayang masjid kan. Tapi duduk kat luar dengan seluar pendek juga. Nah. Tapi main semayang, alhamdulillah dia mari semayang 5 waktu dia jaga. Pakai serban jubah ni. Nak. Pas habis tu kau? Habis. Tinggal seluar pendek. Kan? Tapi duduk tak lama tu, saya ingat dalam lebih kurang 2 bulan macam tu. Lepas tu tak nampak dah. Tak apa, kok kita ingat ada highlight lah kan. Seminggu, 2 minggu lepas tu tak nampak lagi. Mulalah kita bertanya kan, mana kita sebutlah nama si fulan ni, lama tak nampak. Hari tu mereka mai Ustaz, mereka bukan mai saja-saja. Pasal apa? Mereka mai tu pasal ada orang bagi duit ke mereka. Tu sebab mereka mai. Tu yang pakai jubah serban, sebab mereka bagi syarat. Tak kena buat baik dalam tempoh beberapa bulan ni. Kalau dapat berbuat baik dalam tempoh beberapa bulan ni, mereka akan dapat duit. Pas habis dapat duit tu kah, lebu, tak nampak lah langsung. Maksud kata bukan buat baik kerana memang nak buat baik, tapi kerana nak dapatkan habuan. Patutlah pun. Lepas tu kau memang tak nampak langsung. Kalau macam itulah kita kata, bila buat baik walaupun sekali, jadi kita seronok dan kita nak lagi berulang-ulang kali. Contoh ibarat dia macam kita pergi ke Mekah. Saya yakin dan percaya, ibu dan ayah yang pernah pergi ke sana walaupun sekali, pasti akan nak pergi untuk kali yang kedua. Pasti. Dah pergi kali kedua, bohonglah kalau tak mau pergi untuk kali yang ketiga. Macam itulah juga. Pasal apa? Kerana seronok beramai tu, seronok membuat amalan. Bukan nak pergi shopping, pergi belah sana. Seronok dengan suasana di sana. Dengan masjidnya, dengan senang kita nak buat amal, dengan kita boleh ziarah Rasulullah di Masjid Nabawi. Saya pergi 2012. Tu pun pergi daripada sana. Balik sini tak pergi lagi lah. Tapi memang nak pergi juga. Usahalah macam mana boleh nak pergi. Tapi itulah, tahun ni kita tak boleh lagi nak pergi. Sama-samalah kita berdoa, tahun depan kita boleh pergi. Pergilah buat umrah berkali-kali pun tak jadi masalah. 11 kali umrah kata ulama. 11 kali umrah kita pergi, 11 kali bersamaan 1 kali haji. Dia punya susahnya, haji tu ibarat 11 kali kita melakukan umrah. Susahnya haji tu ibarat 11 kali kita buat umrah. Baru sama dengan 1 kali haji. Tapi tak apalah, ada peluang kita pergi ke sana. Doa insya-Allah. Ini azam kita. Macam itulah ibarat buat baik. Bila sekali dah buat, dia rasa lagi nak buat dan terus buat. Itulah yang dinamakan kemanisan beramal. Nak dapat kemanisan tu bila mana Allah dah ampun kita. Bila mana tersedia keampunan itu kepada kita. Allah ampun kita. Bila Allah ampun kita, kita buat amal, kita rasa seronok. Itu tanda Allah ampun kita. Sama juga tanda orang yang baru balik haji kan. Orang yang baru balik haji, apa tanda dia? Dia tak ada tanda apa pun. Dia tak ada tanda ada huruf M ke, huruf H ke, tak ada. Tapi tanda dia lebih baik daripada sebelum ni. Tu tandanya Allah terima haji dah. Lebih baik daripada sebelum ni. Betul saya, ibu dan ayah yang saya hormati, kita tengok orang dulu yang baru balik haji, yang pergi haji naik kapal laut tu 3 bulan belayak. Subhanallah. 3 bulan belayak. Kalau kata sakit mati atas tu, mereka capak lagu tu ya. Tak ada nak simpan-simpan dah kan. 3 bulan belayak baru sampai. Lepas habis sampai buat manasik haji, balik 3 bulan pula belayak. Tengok mereka balik. Mereka balik sampai ya dekat Malaysia ni,
Mengurus jenazah boleh, tahlil boleh, baca khutbah boleh, talqin boleh. Kan? Haji dulu ni. Tak, buat apa saja semua boleh. Tak. Sekarang ni saya nak cerita, saya nak kongsi sebenarnya satu tempat. Kebetulan saya mengajar situ. Bukan masjid, sekolah. Bukan sekolah sekarang ni, sekolah lama dulu. Sekolah yang lain. Tak. Bila pendaftaran anak dia mai, dia bagi borang pendaftaran tu. Saya pun tak apa lah, ambil lah borang tu. Saya tengok dia tulis haji, nama anak dia. Anak dia tu ada haji depan, bin nama dia, bin haji juga. Tapi yang saya nak heran tu, dekat bin nama dia tu ada HJ 3 kali, baru nama dia tu. Saya kata, nama anak dia tak apalah kan, main tang dia 3 kali HJ. Saya tanya, saya ingat takut tersilap. Dekat bawah tu dia minta sekali lagi, dekat last kali dia minta tanda tangan. Semua dia tulis lagu tu 3 kali HJ. Saya kata sahih ni bukan silap ni kan, ini memang dia tulis. Tak, saya pun tanyalah, minta maaf Tuan Haji, ni pasal apa HJ banyak sangat ni kan? Oh, dia kata saya ni ustaz 3 kali dah pergi haji. Oh ya ke? Betul, kalau dah 3 kali pergi haji, saya kena tulis HJ 3 kali tahun sini. Oh, lagu tu saya kata. Tak, betul. Saya tanya anak haji ni pun pergi ni juga kah? Anak saya pun pergi juga tu, yang saya tulis haji depan tu. Haji dia buat HJ, buat apa nama, kurungan K dalam tu, haji kecil. Oh, ada lagu tu. Saya pun baru tahu. Tak. Dan itulah orang yang pertama dalam hidup saya waktu tu, dalam lebih kurang lingkungan 20 tahun waktu tu, tak pernah jumpa. Itu first time saya jumpa. Tak tahulah ayah aku pernah jumpa no. Saya tak pernah jumpa. Itu first time orang tulis lagu tu. Tak, kalau kata tulis borang tu tak cukup tu. Saya ingat tak cukup kotak, dia kena minta satu helaian tambahan, macam periksa lah lebih kurang. Pasal apa? Pasal nak tulis nama dia saja kan. Itu kena 3 kali. Zaman tu waktu 2011 saya pergi Jordan 2011 saya balik Malaysia. Waktu saya balik Malaysia tu saya mengajar sekolah. Dah 2011 dah 3 kali. Lah dah 2020 dah 9 tahun. Saya ingat tak tahu berapa kali pi dah. Kalau kata 10 kali pi, 10 kali tulis HJ tu. Dah pun ada juga jenis lagu tu. Saya pun heran. Dah tak kisahlah nak title, tapi kita nak kata apa nama, sesuailah dengan apa yang kita dapat. Tak, kalau itulah yang kita nak, maka buatlah yang terbaik tak, dengan nama yang kita dapat. Nah, inilah yang dimaksudkan. Jadi bila mana apa nama ni, tanda orang yang melakukan kebaikan ni, dia seronok dalam dia nak buat baik. Inilah yang dimaksudkan. Memang sudah menjadi suatu kepastian kita sebagai manusia yang lemah ini adalah sangat terdedah untuk berbuat dosa, sama ada dosa itu yang disedari atau tidak, dan sama ada dosa itu besar atau kecil. Ya, kadang kita tak perasan dosa ni, benda yang kita tak sedar. Nah, satu lagi benda itu yang kita tak dapat nak mengelak. Tak, terutamanya dosa-dosa kecil ni lah. Tak, dosa mata, dosa telinga, dosa lidah, dosa perut. Tak, jadi dosa-dosa anggota-anggota inilah yang cukup sukar untuk kita jaga. Tak, antara yang paling mudah sekali lah, buka TV3 ya, pukul 8 malam, baca berita tu pun kita duk tengok kan. Tak, itu pun Allahuakbar. Tapi nak cerita kata benda yang susah. Tapi tu sebablah kita kena minta ampun dalam satu hari tu 70 kali. Tak, pasal benda yang kita tak sedari. Dosa ni terkadang kita buat. Tak, kadang kita buat, kita pun tak perasan apa yang kita buat. Tak, jadi macam mana cara dia? Istighfarlah, mintalah ampun kepada Allah. Tu cara dia. Kan? Kalau benda yang kita perasan tak jadi masalah, kita ingat, Allah, ini benda yang tak elok ni, cepat-cepat tinggal.
Atau tak apa kalau perasan. Ni benda yang tak apa nak perasan, kan? Benda yang kita sendiri tak dapat nak ngelak lah. Jadi sama-samalah kita istighfar. Dosa kecil, dosa besar wajib kita jauhi. Perasan ke tak perasan ke, wajib kita jauhi, kan? Sebab dosa besar ni yang Nabi sebut dalam hadis ada 7. Yang saya pernah sebut dulu, 7 dosa besar dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang disebut sebagai sab'atun al-kabair minadz-dzunubat. 7 daripada dosa-dosa besar. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sab'atun al-mubiqat. Kata Nabi, ada 7 kecelakaan, ada 7 dosa besar, ada 7 kemusnahan, kata Nabi. Al-mubiqat tu maksudnya al-muhlikat, halaka. Halaka ni maksudnya kecelakaan, kemusnahan. Ada 7 yang mendatangkan kemusnahan, maksudnya ada 7 dosa besar. Maka sahabat pun bertanya, wa ma hunna ya Rasulullah, apa dia wahai Rasulullah? Yang pertama Nabi kata, asyirk. Syirik ni dosa yang paling utama, paling besar, Allah tak ampun, kecuali dia ada cara dia. Tak, dia kena ucap balik 2 kalimah syahadah, wajib dia taubat dengan taubat sebenar-benarnya taubat, dan berazam untuk tidak kembali kepada perangai lama. Itu maksudnya. Kalau dia kembali kepada perangai lama, dia murtad balik, Allah tak terima untuk kali yang kedua. Tu dosa syirik ni dosa yang paling besar. Dia duduk pada nombor 1. Yang kedua, as-sihru, sihir. Sihir dan syirik ni dia tak jauh beza, sama. Orang yang melakukan sihir sudah pasti dia melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah kita akan sambung lebihan lagi pada kuliah kita yang akan datang. Mudah-mudahan Allah izinkan. Jadi kita pun dekat besar atau kecil, kita tanda situ 23 hari bulan 7. Dan tulis 7 dosa besar. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada kuliah yang kita akan datang. Mudah-mudahan Allah izinkan. Terima kasih kepada ayah-ayah saya yang sudah hadir ke dalam kuliah ini. Mohon maaf sekiranya saya terkasar bahasa. Saya selalu berdoa kepada Allah, semoga jemaah yang selalu hadir ke masjid bagi mendirikan salat berjemaah, selalu datang mengaji, semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki dan diberi kesihatan yang baik. Doakan anak-anak, doakan kami, semoga Allah permudahkan urusan di dunia dan juga di akhirat. InsyaAllah hingga kita bertemu lagi pada masa yang akan datang, mudah-mudahan Allah izinkan dan memudahkan pertemuan kita. Sekian daripada saya, wallahu ta'ala alam.